meneliti rupa sebenar virus corona COVID-19. Seperti yang selalu diwar-warkan, rupa virus corona itu adalah seperti ini, secara lukisannya lah. Dan apabila dibelah, di dalamnya ada RNA atau DNA yang dibaluti oleh protein dan juga dibaluti sekali di bawah luarnya oleh fatty acid seperti ini. DNA atau RNA dibaluti oleh capsid, itu berupa protein, dan juga luar dibalut oleh envelope yang berupa fatty acid. Jadi dianya ringkas seperti itu. Tidak ada macam-macam seperti mana sebuah satu unit sel hidup, adanya nukleus, ada mitokondria, ada ribosom, ada Golgi dan macam-macam lagi lah. Organel-organel yang lain lagi. Jadi DNA ni terletak di dalam nukleus, DNA. Yang ini RNA macam ni, yang ini DNA macam ni. Jadinya DNA macam ni, RNA macam ni, kemudian dibalut oleh protein, dibalut lagi oleh fatty acid. Jadi dia tidak sempurna. Tidak sempurnanya sifat sebagai satu sel hidup bagi satu partikel tersendiri virus corona ini, yang cuma ada DNA, RNA yang dibalut dengan protein dan dibungkus dengan fatty acid, menjadikan ia sebagai satu organism at the age of life. Mengikut ini istilah Wikipedia terhadap apa yang diistilahkan sebagai virus tu. Jadi virus itu bukan benda hidup, dia static state. Jadi cuma kod genetik yang dibungkus oleh protein dan dibungkus lagi oleh fatty acid. Sedangkan bakteria adalah berupa sel hidup. Boleh yang paling kecil adalah hidupan satu sel. Dia itu ada dynamic metabolisme. Maknanya benda itu benda hidup. Sedangkan ini bukan benda hidup. Virus bukan benda. Virus therefore rely upon invading other organism to survive. Dia ni kena invade sel lain untuk dia membiak. Ini rupa secara skematiknya satu unit virus tu. Ini DNA atau RNA yang dibaluti oleh protein, yang protein terdiri daripada E protein, M protein, glycoprotein ni kan lepas tu dibalut lagi oleh envelope ni, iaitu fatty acid. Inilah rupa di bawah mikroskop elektron, transmission electron microscope ni rupa dia. Yang bahagian luar ni jadi crown ni, macam yang hijau sini ni, crown tu adalah glycoproteinnya. Ni contohnya macam mana penyebaran tu berlaku. Virus ni bukanlah benda hidup, dia hanya genetic material, iaitu DNA dan RNA yang dibungkus oleh protein dan juga fatty acid. Jadi bila orang ni yang katalah ini dia sebagai memiliki punca virusnya lah kan, dia terbatu atau dia bercakap ke, ada droplet tersembur keluar lah. Jadi droplet tu boleh jatuh di atas nombor pintu ke, atau kertas ke, atau apa, ataupun boleh jika mangsa tu dekat, jadi dia boleh terus dihidu oleh mangsa tersebut masuk ke dalam paru-parunya. Ataupun pada tumbul pintu tu, orang ni pegang tumbul pintu tu, kemudian tangan dia pergi ke hala ke mulut ke hidung ke mata ke, jadi akibat dia terhidu. Jadi virus tu masuk ke dalam. Virus ni dia memberi kesan hanya apabila sel-sel di dalam tubuh manusia tadi ada reseptor macam ni. Ni reseptor begini ni ada di sel-sel bahagian kerongkong dan juga paru-paru. Sebab itu dia punya kesan dia, penyakitnya pada kerongkong dan pada paru-paru. Jadinya bila dia masuk ni, reseptor ni akan menyambut salam lah tu dengan crown tu. Ini glycoprotein tu. Bila dah disambut itu, dia terus tarik macam ni. Dia tarik masuk ke dalam. Jadi virus tu masuk ke dalam sel tersebut. Bila dia sudah, ni contohnya. Ini reseptornya. Reseptor yang ada pada sel paru-paru dan sel kerongkong. Mungkin bagi orang yang sihat, dia tak ada reseptor ni. Mungkin bagi orang-orang yang sakit, kurang sihat, ataupun orang tua, ada reseptor ni. Sebabnya perincian tentang perkara ni saintis pun belum berapa faham lah, belum berapa tahu tentang perkara ni. Cuma adanya reseptor, dan reseptor menangkap crown ni kan, glycoprotein ni, kemudian dia tarik. Itu dah difahami lah kan. Jadi apabila dia masuk ke dalam sel, masuk ke dalam sel sini, ni ada nukleus kan, ni nukleus ni.
ni ada dia punya mitochondria. Ni mitochondria jadi sumber tenaga kepada satu unit sel ni tadi kan. Dia berinteraksi di sini ni, kemudiannya dia punya RNA atau DNA-nya tu bergabung dengan DNA RNA di dalam sel ni jadi membiak. Nah ni yang bahayanya ni, dia membiak. Ni kan dia cuma RNA atau DNA yang dibaluti oleh protein dan juga fatty acid. Apabila dia masuk ke dalam sini ni, dia ni DNA-nya tu diinjekkan ke dalam nukleus ni. Dia bergabung dengan DNA di dalam sel ni, dia membiak. Apabila dia masuk ni, contohnya sel yang di-invade ataupun yang dimasuki oleh virus tu tadi. Virus yang masuk tu satu. Apabila dia masuk, DNA atau RNA-nya bergabung dengan DNA dan RNA yang ada di dalam sel tersebut, membiak menjadi tak tahu berapa banyak lah, ratus ke ribu ke virus. Kemudian akibat daripada bila dia membiak ini, sel ni tadi pecah. Ni pecah. Dan kemudian ini jadi, kalau tadi masuk satu, sekarang dah jadi 1000 lah katalah. Maka dia akan invade sel-sel lain. Itu bila makin banyak sel pecah macam ini, katalah kat paru-paru, lama-lama paru-paru tu jadi rosak lah. Itu yang jadinya sesak nafas, susah nak nafas, pasal paru-parunya makin lama makin kurang, pasal terlalu banyak sel yang pecah disebabkan oleh pembiakan yang aktif oleh virus tersebut. Itu yang dibuat social distance sehingga datang perintah kawalan pergerakan tadi kan di negara kita ni, agar kita tidak mendekat kepada punca virus. Kalau ada orang yang kena virus ke gitu kan, ada apa ni, dah kena, jadi kita jauh daripada mereka. Untuk virus yang dah terlekat pada tombol pintu atau hos pam minyak atau troli atau sebagainya, itu yang kita disuruh basuh tangan dengan sanitizer atau sabun jika terpegang benda-benda seperti itu. Supaya apa? Pasal dia ni dijadikan daripada DNA yang dibalut oleh protein, dan luarnya tu, balut luarnya adalah fatty acid. Kena sanitizer ni, sanitizer biasanya lah 60% alkohol dan sabun. Bila kena tu, sabun pula kita cuci sampai keluar buih. Yalah, fatty acid, lemak lah, kena dengan alkohol, kena dengan sabun, apa jadinya? Meluntur lah kan. Macam tu lah, macam periuk yang ada lemaknya tu kan, kita letakkan pencuci pinggan yang kelas punya kan, jadinya lemak tu jadinya mencair kan. Macam tu lah. Jadi bila kulit luar dia tu mencair, maknanya musnah lah virus tu. Itulah sebabnya kita suruh menggunakan sanitizer dan mencuci tangan menggunakan sabun. Virus yang hanya DNA atau RNA yang berbalut protein dan luarnya terbungkus dengan fatty acid, kulit luarnya itu akan musnah. Bila kulit luarnya musnah, virus tu sendiri pun jadi musnah lah. Tak ada pembungkusnya, jadi tak sempurna dia. Jadi rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sanitizer dan sabun, biar kulit luar virus fatty acid tadi jadi melebur dan virus munah kot ia ada di tangan kita. Pastikan kita mengamalkan social distance apabila terpaksa keluar untuk sesuatu keperluan, supaya kita tidak cenderung, dan juga memakai mask lah, memakai tutup muka untuk mengelakkan daripada virus yang mungkin datang daripada orang yang dekat dengan kita tu, terbatuk ke atau bercakap ke, droplet yang tercempak keluar. Jadi kita dapat melindungi diri kita, dan seterusnya patuhi perintah kawalan pergerakan. Semoga kita dapat menyelamatkan negara dari terus dilanda wabak coronavirus COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita berusaha menjaga, mengikuti perintah kawalan pergerakan ni. Mudah-mudahan akan meredalah wabak coronavirus ni, dan negara kita terselamat daripada ancaman tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.